Assalamualaikum, selamat pagi. Diharapkan semua sihat Dah pun hari ni hari Rabu 23 Ogos 2023. Bila kita sebut pasal tarikh ni, maksudnya kita nak beritahu kan 23 Ogos dah. Ya. Lagi 8 hari saja lagi kita akan meraihkan hari kebangsaan yang ke-66. Betul. Dan pastinya dalam ketika di bulan kebangsaan ini kita nak kena semarakkanlah juga rasa kecintaan kita terhadap negara. Kalau boleh di setiap rumah kita kibarkan jalur gemilang. Itu salah satu cara lah untuk kita tunjukkan semangat hari kebangsaan kita. Betul. Bukan saja bulan Ogos, bulan September. Kalau boleh semangat itu dibawalah sehingga ke akhir tahun nanti kan. Apapun hari ni Malaysia hari ini kita akan kongsikan banyak sangat pengisian yang cukup memberi perhatian kepada kalian juga. Masalah sekarang ni kabarnya adik-adik kita kan mana yang belum berkahwin, jadi pastinya perlulah kalau bekerja di Kuala Lumpur kena mencari bilik untuk disewa. Kenapa bukan rumah, kenapa bilik? Kerana keadaan sekarang ni kita faham dengan kos sara hidup yang meningkat. Ramai dalam kalangan mereka yang baru nak memulakan hidup ini tahu nak dengan perbelanjaan makan minumnya, pengangkutannya. Ini nak ditambah pula dengan kediaman. Kalau nak sewa sebuah rumah tu mungkin kosnya 1,500 ke 2,000. Tetapi yang mampu ketika ini sewa bilik. Kabarnya Fariha, sewa bilik pun dah mahal. Ya, kami tanya jugalah. Sekarang ni sewa bilik berapa? Dia kata kalau sebuah rumah ada 3 bilik, bilik yang besar harganya RM600. Itu ada toilet sekali. Ada toilet sekali. Kalau yang bilik medium tu bawah sikitlah. Betul. Paling kecil harga dia? Paling kecil bilik yang boleh memuat satu katil bujang dan sedikit ruang RM350. RM350. Jalan mengiring. RM350. Okey, itu akan kita akan bincangkan bagaimana sebenarnya apa boleh terjadi, apa yang menyebabkan punca harga sewa bilik ini sangat mahal dan adakah kita ni kalau penyewa boleh ke kita cakap dengan tuan rumah kata macam kenapa mahal sangat? Bolehkah kita mempertikaikan harga itu? Okey, kita nak tengok sama ada penyewa mempunyai hak bersuara ataupun tidak. Tapi sebelum tu, kami nak kongsikan juga. Ini berkenaan dengan penyebaran berita yang saya percaya sudah pun tular. Di Rompin kita tahu ketika ini berlaku wabak pertusis iaitu batuk kokol. Tetapi ramai juga dalam kalangan netizen yang memberikan maklumat yang salah. Katanya wabak pertusis ini menyebabkan ramai tidak boleh datang ke Rompin ataupun ke Pekan Pahang kerana wabaknya semakin merebak. Tetapi mengikut Jabatan Kesihatan Negeri Pahang, pastinya wabak ini masih lagi dalam keadaan terkawal. Jadi jangan sebarkan berita yang anda tidak tahu kesahihannya. Apa yang difahamkan pihak kesihatan telah pun membuat pemeriksaan siasatan lanjut. Hanya 3 orang saja, seorang ibu dan 2 orang anak, maknanya satu keluarga je lah kan. Yang lain tu mana kontak terapat pun telah diperiksa. Tapi nampaknya tidak ada sebarang jangkitan lagi berlaku. Jadi setakat ini kalau dikata dalam masa 14 hari kalau tak ada jangkitan, maksudnya yang kes tadi tu akan dapat diselesaikan sehingga 29 Ogos ni. Maknanya pengasingan mereka wabak melakukan. tu akan terputus dengan sendirinya. Baik. Okey, seterusnya ini kita nak memberikan anda perkabaran untuk berhati-hati ya. Berkuat kuasa semalam sebenarnya pihak polis menghantar saman ekor ke rumah pengguna jalan raya yang melakukan kesalahan memandu melebihi had laju. Ya, kabarnya lebih daripada 8,000 saman akan diberikan tindakan kepada mereka yang melakukan kesalahan jalan raya. Jadi redha ya kalau terima surat. Kalau surat cinta, tapi ini surat cinta daripada pihak penguasaan lah. Jadi ini akan dikuatkuasakan satu Malaysia, setiap negeri. Setiap negeri. Jangan rasa diri selamat. Kalau kita bawa laju tu tak kena saman. Jangan terlalu yakin ya, sebab mungkin saman itu akan datang bila-bila masa di rumah anda. Terima sajalah ya, tapi kena bayar. Jangan jadikan tunggakan hutang. Okey. Ini cuaca pula, cuaca semasa di Kuala Lumpur, Kuching. Kuching hujan pagi ni 9.30 pagi ni. Kota Kinabalu, Labuan, Kangar hujan, Petaling Jaya nampaknya cerah. Okey, yang lain Alor-Star hujan, Kota Baru. Dia semua matahari menyinari bumi. Alhamdulillah. Selalu kalau panas Rina, ya Allah. Panas-panas ni kadang-kadang buat kita cepat haus tahu. Awak kalau musim panas, apa yang sentiasa menjadi pilihan untuk minum? 1 air, 2 mulalah tu. Membayangkan cendol. Awak suka cendol? Dah pernah minum ataupun rasa cendol santan sawit? Saya pernah rasa, tapi mengikut individu jugalah cita rasanya. Kalau misalnya nak rasa lain sikit,
santan sawit. Okey, saya belum rasa tapi saya kena cubalah agaknya. Ini kami nak bawakan, mungkin boleh jadi destinasi kunjungan anda hujung minggu ni bersama keluarga. Minum ataupun makan cendol ni memang sedap jugalah petang-petang kan. Okey, ada 2 lokasi istimewa. Kita nak kongsikan, satu di Pasar Seni, satu lagi nama tempat ni Warung Cendol Wak Paat. Kita tahu apa keunikan cendol Wak Paat ni? Okey, kita sama-sama kita saksikan. Silakan. Cendol antara pencuci mulut yang terkenal di Asia Tenggara sejak awal abad ke-19. Pencuci mulut ini antara manisan tradisi yang digemari oleh masyarakat berbilang kaum di Malaysia. Kepelbagaian variasi cendol di Malaysia dengan keunikan dan keistimewaan tersendiri membuatkannya kekal sebagai pilihan terutama ketika musim panas. Di mana lokasi cendol kegemaran anda? Bercakap tentang cendol ni, sekarang ni saya nak carilah cendol yang istimewa dekat sekitar Lembah Kelang ini. Anda semua nak tahu dekat mana? Jom, ikut saya. Okey, baiklah, sekarang saya dah pun nak berada di Warung Cendol Wak Paat, di mana memang saya nak tengoklah macam mana apa keistimewaan cendol dekat sini. Dan bersama saya sekarang adalah Supaat Musran dan juga Cik Zulaika Supaat. Saya dapat tahu istimewa dekat sini adalah gula dia. Ya, gula. Boleh buat ceritakan sikit apa resipi-resipi rahsia? Rahsia dia tak ada rahsia lah. Tapi dia tak gula, gula putih, gula tapak. Apa cara-cara dia untuk buat cendol ni? Okay. Buat cendol ni basically sama je. Mana-mana cendol pun dia punya step sama je. Cuma yang macam ayah saya cakap lah, special dia adalah pada gula hitam kami ni lah. Memang ada resipi turun-temurun yang saya bawakan sehingga hari ni lah. Okay, saya tunjukkanlah cara dia. Yang pertama sekali mesti kena ada ais kisar ni. Kalau zaman ayah dulu dia pakai tangan. Tapi sekarang kita dah moden kan. Kita ada yang mesin kan. So senang guna mesin je lah. Okay, baik. Letakkan ais ni. Kita punya main ingredient lah. Iaitu gula rahsia hitam, dia. Betul. Setiap cendol, gula lain-lain. Setiap tempat cendol, ya, resepi gula dan lain-lain. So kat sini, inilah rahsia dia. Sejak tahun 1990-an. Betul. Wak, boleh ceritakan waktu Wak berniaga cendol dulu lah, 1990-an. Apa beza dia cendol sekarang dengan cendol dulu? Oh, cendol dulu, kalau dulu Wak memang buat lah. Resepi daripada arwah mak lah. Tapi sekarang dah tak mampu nak buat dah. Sekarang beli aja lah. Memang daripada resepi daripada arwah mak? Ya. Waktu tu tahun berapa tu? Itu ya tahun dia dah. Itu tahun 70-an lah. 70-an. Gula ni Ika dah buat inovasi kan, Ika cakap gitu. Apa yang Ika letak? Yang pertamanya, kalau daripada saya belajar daripada ayah saya, masak gula ni menggunakan dapur kayu lah. Jadi ada aroma asap tu sendiri kan. Jadi selain tu juga, ayah saya ni dia macam orang lama kan. Dia suka masak sesuatu tu, dia suka masak lama. Jadi sebab itulah jadi gula ni jadi pekat tau. Sebab masak dalam tempoh masa yang lama. Okay, kalau anda dapat lihat di hadapan ini adalah manisan-manisan yang wajib anda cubalah di Warung Cendol Wak Paat. Iaitu adalah satu ni, manisan dia adalah kuih kaswi. Kemudian menu utama di sini adalah cendol dan kemudian adalah ABC. Alhamdulillah, sampai dah kita. Jauh perjalanan kita daripada Kelang ke KL ni. Okay, sekarang ni saya berada di destinasi kedua, di mana saya nak tengoklah apa lagi keistimewaan cendol yang ada dekat kawasan ni. Jadi jom ikut saya. Jom. Bersama saya sekarang adalah Encik Firdaus Abdul Jalil, di mana dia nak menunjukkan salah satu lagi cendol yang ada dekat Malaysia ni, iaitu cendol
cendol santan sawit melawati. Okey, Encik Firdaus boleh ceritakan sedikit apa itu cendol santan sawit ni? Cendol santan sawit tu ialah penggunaan santan tu yang daripada santan sawit. Banyakkan orang salah faham, mereka ingatkan cendol hijau ni lah yang sawit tersebut, tapi sebenarnya santan ni lah yang dimasukkan santan sawit. Itu yang menjadikan kelainan keistimewaan kepada produk kami, itu cendol santan sawit melawati. Dia ada khasiat vitamin A, vitamin D, tahan lebih lama, rasanya lebih pekat daripada santan biasa. Sekarang ni Cik Firdaus nak tunjukkan kita cara nak buat cendol. Cendol apa Cik Firdaus? Cendol pulut mangga. Pulut mangga. Okey, jom. Dan inilah hasil dia. Okey. Sekejap lagi saya memang nak rasa juga ni. Saya nak tengoklah apa sebenarnya rasa cendol santan sawit ni. Okay, sekejap lagi kita rasa tu. Baik, inilah masa yang ditunggu-tunggu. Saya nak rasa sendirilah cendol sawit. Sebenarnya ini adalah kali pertama saya nak cuba cendol sawit ni. Mengiurkan betul. Kita ambil pulut sikit, mangga dan cendol. Bismillahirrahmanirrahim. Sedap. Dia punya kombinasi gula merah dengan santan itu. Bagi Cik Firdaus, adakah Cik Firdaus setuju yang cendol ni merupakan makanan warisan negara kita? Saya setuju kerana ini dah lama. Jadi cendol ni memang dah sinonim dengan makanan Malaysia, minuman manisan rakyat Malaysia. Jadinya itu sebab saya yakin dan saya percaya memang cendol ni lah warisan minuman Malaysia. Cendol ni minuman yang refreshing lah. Memang sedap. Lepas tu macam lebih kepada tradisional Malaysia kot. Dia manis. Of course lah, waktu tengah hari. Tengah lapar, tengah hari, tengah dahaga tu kan. Dekat tengah kering. Memang tak cari tempat lain. Memang cari cendol. Memang nak makan cendol. Kan? Itu dia kepelbagaian cendol menjadi pelengkap, terus menjadi pelengkap lah manisan di Malaysia ni. Ya, dan pastinya anda juga boleh jadikan ia sebagai salah satu lokasi untuk dicuba. Yang bagi suka cendol orang kata yang konvensional, tradisional, boleh ke warung Pak Ad. Tapi yang nak cuba cendol santan sawit, boleh ke Pasar Seni. Okey, selepas ini kita nak berehat, tapi sebelum tu nak ingatkan juga sebenarnya kita akan bincangkan berkenaan dengan harga bilik sewa yang sangat melampau. Kalau anda ada sebarang pandangan atau perkongsian yang anda nak bawakan, boleh terus ke Facebook Malaysia Hari Ini. Kalau ada kesempatan, insya-Allah kami bacakan. Kita nak berehat seketika selepas ini. Kos sara hidup yang tinggi di bandar menyebabkan ramai rakyat Malaysia memilih untuk menyewa berbanding memiliki kediaman sendiri. Bagi individu yang baru memulakan pekerjaan atau masih belajar, keputusan untuk menyewa bilik ialah pilihan terbaik bagi meminimumkan perbelanjaan. Realitinya, bukan sahaja kadar harga bilik sewa semakin mahal,
malah ada segelintir kemudahan yang disediakan, indah kabar dari rupa kerana tidak setimpal dengan nilai yang perlu dibayar. Awal bulan lalu, tular di media sosial mengenai sebuah bilik sewa yang terletak di sebuah negeri di utara tanah air, diubah suai dari bahagian dapur. Dengan kadar sewaan sebanyak RM250 sebulan, bakal penyewa diberikan satu katil bersaiz bujang lengkap dengan tilam, kipas dinding serta sinki. Luar biasa bukan? Rata-rata masyarakat juga meninggalkan komen yang sarkastik bercampur lucu selepas melihat fasiliti dan keadaan bilik sewa itu yang langsung tidak masuk akal. Kebiasaannya, kediaman akan diubah suai dengan menambah jumlah bilik tidur sebelum disewakan demi memberi keuntungan berlipat kali ganda kepada pemilik rumah. Kru Malaysia hari ini mendapatkan pandangan penduduk di satu kawasan kediaman di Selangor yang cukup popular sebagai lokasi yang menawarkan perkhidmatan sewa bilik kepada orang ramai. Harga sini pun lebih kurang saya rasa 200 lebih, 300, 400 pun ada lah. Harga pun mahal juga, dalam 200 lebih juga. Dah bahagi 10 ke 7 dalam setiap rumah. Keluasan dia katil single tu. Katil single. Memang sempit lah. Kalau bagi saya tak selesa lah. Sebab saya ada kawan yang duduk bilik yang pecah-pecah ni. Dia sewa dalam 300.5. And bila saya masuk bilik tu, muat-muat untuk seorang atau 2 orang je. Maybe untuk masuk tidur. And tak boleh nak lepak-lepak ke, tak selesa lah. Bilik tu memang kecil. Bukan besar sangat. Kalau besarnya lebih kurang 500. Kalau bilik kecil 28 lah, macam tu lah. Kru MHI juga sempat melawat sebuah bangunan di Shah Alam yang premis asal sepatutnya disewakan sebagai ruang pejabat. Namun ada segelintir individu yang menyewakan ruang itu sebagai bilik tidur dengan menambah dinding atau partition sebagai pemisah. Dengan harga RM350, penyewa diberikan ruang tidur privasi namun perlu berkongsi tandas dengan penyewa lain. Apabila ditanya kepada ejen yang bertugas, adakah perkara ini wajar dilakukan? Ini jawapan yang diberi. Boleh kerana sini untuk tidur saja. Jadi diorang tak pentingkan for keselesaan lah. Janji bersih, janji semua boleh guna. You jadi ejen ni, you okay je lah nak suggest dekat? Depend budget, depends harga. Murah, macam ni lah. Dia tak kira macam ada ruang tamu yang lebih. Berbeza pula dengan sebuah lagi bilik sewa di kawasan Damansara. Penyewa hanya diberikan ruang bilik bersaiz sederhana tanpa keperluan asas seperti katil dan almari dengan harga RM250. Menyewa bilik sebegini bukan sahaja tidak selesa kepada penyewa, bahkan secara tidak langsung mengganggu jiran di sekitarnya, terutama jika terlalu ramai penyewa dalam sesebuah rumah. Partition kan bila dah banyak, mungkin exit dia problem, tak ada exit. Lepas tu keadaan bising, faham lah bila tak partition banyak, bilik pun dah jadi slot banyak kan. Jadi untuk berkeluarga ada anak kecil bercakap ni, akak rasa tak sesuai lah sebabnya bising. Bagi pun bahaya, macam hari tu ada kes dekat tingkap berapa tu. Pun terbakar dia tak ada ni lah, tak ada macam safety lah. Pasal sini parking pun tak ada, kau pecah bilik, kenderaan suara banyak kan. Kadang-kadang parking pun tak ada, masalah tu. Meskipun terdapat pelbagai reaksi masyarakat mengenai kos bilik sewa yang tinggi, tetapi hakikatnya ada juga individu yang selesa dengan keadaan tersebut. Yang mana bilik sewanya kecil, harganya mahal, tapi asalkan mampu menjadi tempat tidur dan juga tempat berteduh. Kesimpulannya, semua keputusan ada di tangan kita. Kita tidak ada kuasa untuk mengawal penyewa daripada mengenakan kos yang tinggi terhadap bilik sewa, tapi kita ada kuasa untuk memilih bilik sewa yang mana yang kita nak duduki. Senang cerita, tepuk dada, tanya selera. Afiq Nur Syamsuddin, Malaysia Hari Ini. Baik. Tepuk dada, tanya selera. Tapi masalah sekarang ni, bila kita berada, kita tahu kan, contohnya macam bandar besar Kuala Lumpur, Selangor dan sebagainya, itu adalah satu negeri-negeri yang menjadi tumpuan generasi muda untuk datang bekerja dan sebagainya. Tapi keterdesakan tu, kan, tak ada pilihan lain. Kalau nak, kalau sewa rumah,
harga beribu, itu ya saja pilihan yang ada, terpaksa. Balik tidur je. Bila sentuh tentang selera, of course selera kita ni, kita nak yang selesa. Tetapi kemampuan kita bagaimana pula dengan tangga gaji, mungkin tidak seiring dengan kos sara hidup yang kita tempuh sekarang ni. Kita nak berbincang lebih lanjut berkenaan dengan topik bilik sewa harga melampau bersama dengan tetamu istimewa kita. Ini dia kita nak perkenalkan Dr. Suraya Ismail, Pengarah Penyelidikan Institut Penyelidikan Hazanah KRI. Terima kasih Doktor bersama kami. Selamat pagi. Selamat pagi. Thank you for having me. Terima kasih banyak. Terima kasih. Tadi kita pun dah tengok sedikit paparan yang dilaporkan oleh wartawan MHI sendiri. Saya nak tanya pandangan doktor. Ada dia kata tadi, ejen kata tak apalah. Kan? Asal bersih. Asal boleh. Jadi itu antara pandangan ejen lah. Dan kita melihat bagaimana harga bilik ni, saya rasa tahun demi tahun akan meningkatlah, lebih mahal. Kan? Sebab tuan rumah pun tahu mereka akan mendapat orang-orang yang terdesak untuk dapatkan tempat tinggal hanya untuk berehat. Pandangan doktor berkenaan dengan isu bilik sewa yang mahal ni. Terima kasih. Saya melihat fenomena ini dari segi pasaran sewa itu sendiri. Saya suka perkataan yang you mention, which is mereka yang terdesak. Apabila seseorang itu terdesak, makna pasaran itu bukan lagi ada efisiensi. Sebab dalam satu pasaran yang bebas dan efisien, kita mesti ada mereka yang menyewa dan mereka yang memberi sewaan, di mana ada kesinambungan dari segi rumah yang elok dan selesa dengan mereka yang memberi rumah yang elok dan selesa. Di sini adanya berlaku satu isu yang saya rasa sangat tidak baguslah kalau kita tidak tangani, di mana penyewa tidak mempunyai option atau pilihan untuk berada dalam rumah yang selesa atau unit yang selesa kerana satu, nampak gaya landlord ataupun mereka yang memberi sewaan mempunyai kuasa monopoli ataupun oligopoly, di mana mereka price givers. Dia cakap kita kena ambil sebab kita tidak ada pilihan. Jadi itu adalah satu masalah pasaran yang mana kita perlu perbaiki. Itu satu isu orang kata makro lah. Tapi fenomena ini, as you rightly mention juga, dia tidak berlaku di kawasan kata Setiawan, Lumut, Gerik. Saya dulu duduk di Gerik, Hulu Perak. Tetapi di bandar-bandar yang mana peluang pekerjaan sangat tinggi. Bila peluang pekerjaan sangat tinggi, jadi ada migrasi dari luar bandar ke bandar. Dan bila datang seorang-seorang, berbeza dengan datang dengan keluarga. So you memang nak mendapat rezeki yang baik. Jadi bagi you, biarlah rumah tu ala kadar. Tapi bagi sesebuah negara yang madani, sesebuah city yang madani, yang mempunyai aspirasi untuk menjadi negara pertama, first world country, ini bukan kehidupan wajar yang patut kita sokongi. Jadi bagi saya fenomena ini berlaku, pengamatan daripada KRI juga, kita ada juga banyak buat research. Ini berlaku lebih kepada kawasan-kawasan bandar pesat. Dan di kawasan luar bandar belum lagi. Tetapi saya juga nak bincang sikit, boleh saya lebihkan di sini. Walaupun kawasan bandar ni dikatakan tempat pesat, lepas tu tak ada option, tetapi kalau kita dah lihat pada data statistik, lebih kurang 700,000 rumah adalah kosong atau vacant. Jadi ada juga mereka yang tidak mahu memberi sewaan. Jadi kita kena kupas dengan lebih banyak, dan sini kita akan kupas lagi lah. Okey, bila doktor menyentuh tentang tidak ada pilihan, jadi kita mengambil apa sahaja yang di depan mata mengikut kemampuan. Tetapi harus kita ingat juga, bukan sahaja dalam kalangan orang bujang, tetapi mereka yang berkeluarga juga memilih untuk menyewa. Apatah lagi kalau keluarga juga dari bandar yang besar, kadang-kadang sampai dah beranak pinak pun masih tinggal dengan ibu bapa. Apakah antara mungkin punca yang menyebabkan kadar sewaan itu tinggi selain daripada tuan rumah sendiri yang mengikut selera mereka menaikkan harga sewa bilik? Saya suka soalan ini, Rina. So basically pasaran mereka yang memberi sewa ini terdiri daripada kepelbagaian jenis landlord. Satu yang membeli spekulatif dan yang nak jual, dia nak sewa. Sewa itu mesti menampung harga dia bayar mortgage every month. Itu orang kata dia nak flip kan. Dan satu lagi jenis mungkin dia beli sebagai katakan ini adalah income sampingan saya supaya saya ada satu rumah. Satu lagi saya akan
apa orang kata menampung kehidupan saya, income. Satu lagi jenis adalah what we call di negara barat sini, kami pengamatan kami tak banyak lagi what we call institutional holding. Makna kata property agent ramai-ramai pegang di perumahan. Tapi itu yang saya nampak tadi, dia pun buat kehidupan tidak wajar pada mereka yang sepatutnya dia jaga sebab dia profesional. Okey, mari kita rumuskan satu-satu ya. Bagi mereka yang beli untuk flip, masalah sekarang adalah harga rumah mahal. Bila harga rumah mahal, jadi sewa ataupun mortgage ni akan tinggi. Jadi itu yang dia pecah jadi 5-6 bilik tu sebab dia nak tampung dia punya harga mortgage bayaran every month. Jadi dia tak boleh bagi seorang je. So ini adalah mentality orang nak, orang kata opportunistic. Saya nak game the system. Jadi yang kenanya orang yang menyewa lah. So kalau lebih ramai orang macam ini dalam pasaran market dengan harga rumah yang melambung, kita semua akan tak boleh sewa-sewa yang wajar, tidak ada tempat yang baik sebab itu isunya. Saya juga tertarik dengan isu tentang sebelum tu saya nak cakap tentang mereka yang ada satu macam orang macam you atau siapa yang ada satu lagi rumah untuk dia menyewa kepada orang lain. Now, ini yang ramai yang kosong. Sebenarnya dia tak nak sewa sebab dia takut. So, one, kita tengok dari segi supply, tapi kita tengok juga dari demand, which is penyewa itu. Kita kena berlaku adil. Kadang-kala ada juga cerita-cerita orang kata penyewa from hell, quote unquote, which is dia masuk rumah, dia bagi kucak-kacik satu rumah. Jadi mereka yang betul-betul ada rumah nak jaga untuk akan datang satu je, bukan profesional. Dia macam saya tak nak bagilah, biarlah rumah saya kosong. Itu jadi rumah kosong, tak cukup pilihan tu. Padahal dialah landlord yang paling elok. Dan ketiga ni the professional. Tu yang saya tengok tadi kan adegan tu. Dia professional, dia ada real estate value professional, property agent. Dia bagi saya lah, pada khidmat saya, tak patut tidak ada profesional dari segi memberi kawasan atau unit yang livable. Itu tak boleh. Now, berbalik kepada soalan kedua, iaitu kenapa orang macam kata family pun buat. Saya daripada pengamatan kami, kita dapati di kawasan-kawasan mewah, landed dah ada fenomena bahagi-bahagi unit kepada keluarga kecil. 3-4 orang duduk 2-3 family dalam satu rumah. Ini adalah gejala yang sangat tidak baik. Sangat tidak baik. Anak-anak, it's sangat tidak baik. Jadi kena juga dia buat sebab dia tak cukup untuk menyewa rumah yang betul sebab harga rumah mahal. So all these ada hubung kaitnya. Okey, doktor. Di samping itu juga kita akan meraihkan juga sebarang soalan, sebarang pendapat kalian berkenaan dengan isu bilik sewa harga melampau ini. Boleh titipkan di FB MHI. Jadi kita juga dapat antara pendapat yang diberikan. Okey. Ini daripada Zahid Paan, biasanya harga rumah atau bilik sewa mahal lokasinya berdekatan dengan stesen LRT. Contoh seperti rumah flat di USJ 6. Harganya mahal sebab dekat dengan stesen LRT USJ 7 dan bas. Senang nak pergi kerja. Dan seorang lagi, Nur Hidayah ni kata, harga bilik sewa kosong dah macam nak sewa rumah. Student je faham situasi ni. Biasanya itulah, kalau student, harga 2 kali ganda dia akan bagi. Ini satu yang saya rasa sebab pasaran kita berat sebelah dan tidak ada keseimbangan daripada segi demand dan supply, maka campur tangan kerajaan mesti ada. Apa lagi kita nak buat kan? Campur tangan kerajaan mesti ada untuk memastikan satu, rumah-rumah ini wajar untuk dihuni. Pertama, makna kata potong-potong rumah ni jadi kecil-kecil ini kita jangan dibiarkan. Sebab dari segi undang-undang pun salah. Sebab if you look at the fire regulation of a house, memang benda ni tidak boleh dibuat. Memang tidak boleh dibuat. So ini adalah satu isu di mana mesti ada. Itu yang saya marah golongan profesional tu, dia tahu dia tahu benda ni tidak boleh dibuat dari segi undang-undang bangunan. Sebab ini ada fire hazard. Dan untuk jawapan untuk siapa yang tertekan sebab duduk sebelah TOD kan, what we call is a transport orientated development. You see, kalau kita tengok garis panduan universal oleh UN Habitat, sewa wajar yang you patut dapat ataupun you patut tengok the benchmark is 25% of your income. And that's for one nice room.
So kalau gaji you 2,000, saya bagi 2,000 sebab median income kita lebih kurang 2,300. 2,000 penengah. 2,000, jadi kalau 25% is about 500. But that's for a house, a nice apartment unit. Itu adalah standard antarabangsa. Jadi nampak gaya kita dah mundur daripada standard antarabangsa. Jadi ini tidak wajar dengan ekonomi madani. Tengok gambar-gambar ni. Takkanlah ini madani kan? Doktor, andai kata kalau seseorang penyewa itu kan nak melihat rumah sewa, nak sewa bilik, kemudian dilihatnya dalam ruang tamu ada partition tertentu. Tetapi sebagai seorang penyewa, apa hak kita untuk bersuara? Untuk kita dapatkan hak keselesaan dengan harga yang ditawarkan? Ini soalan cepu mas. Sebab di negara kita, saya juga dalam kumpulan pengkaji daripada UIAM yang sedang membuat kajian untuk melaksanakan dan memastikan kita ada Rental Tenancy Act untuk Malaysia. Bila adanya Rental Tenancy Act, kontrak itu diselenggara, ditengok oleh kerajaan, ada akta-akta di belakangnya, maka you akan boleh memberi pandangan ataupun komplain about rumah-rumah sebegini. Itu sangat penting untuk ada. Jadi kudos to the government sekarang, KPKT dan UIA yang sedang melaksanakan ini. Jadi kita doa benda ini cepat supaya gejala ini tak berlaku. Saya terfikir pula sebab bila kita duduk di kawasan kondo misalnya kan, kondo apartmen, kan ada pihak pengurusan kan yang mengambil berat dan sebagainya. Kita tahu kalau tuan rumah tu, alah ni rumah aku boleh buat apa je aku nak. Tetapi yang kita fikir sekarang ni, kalau di kondo-kondo ni, kebanyakan diorang akan sewakan kepada pekerja-pekerja asing kan, ramai macam kilang satu rumah tu dibuat dalam 10. Dia kata 7 sampai 10 kan. Benda tu betul-betul berlaku. Macam mana pihak pengurusan, memang kalau pihak pengurusan di kawasan tempat tu memang tak boleh buat apa-apa ke? Bagaimana sebenarnya? Saya ini yang saya selalu saya orang kata advocate. Semua orang masuklah bila you duduk kondo ke apartmen, masuklah pengurusan. Memang you ada hak untuk masuk pengurusan. Sebab bila ada gejala-gejala begini, you can have a voice. You mesti ambil peduli apa berlaku kat kompleks kondo you. Sebab the management committee sebenarnya is very powerful. Betul juga you. Kalau dia setuju ataupun dia buat close one eye, saya tak nak tengok lah, ini berlaku, saya tak nak tengok, dia tak ambil apa-apa tindakan, dia akan jadilah. Dia akan jadi gejala yang you cakap itu. Tetapi kalau kita masuk dalam MC itu, management committee, dan kita pastikan undang-undang di dalam kompleks itu memastikan kita nak sewa boleh kepada orang lain, tetapi dengan kehidupan wajar, tak boleh partition. Ada juga kondo yang tak nak pun Airbnb boleh. Kita boleh buat house rule dia katakan. And that is backed by the Akta Building by Law. Boleh buat Akta Strata. Memang boleh buat. Jadi kalau you don't want that to happen to your complex, you mesti ambil that mahu menjaga kawasan itu, masuk MC dan pastikan benda ni tak berlaku. Sebab MC ni dia konsensus, dia siapa angkat tangan banyak. Jadi kalau semua angkat tangan sebab dia tak duduk situ, dia beli untuk investment, of course dia nak buat ni. Kita juga mengharapkan satu hari nanti penyewa-penyewa ini mempunyai hak mereka tersendiri di bawah akta yang mungkin akan ditetapkan kemudian. Kita nak ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada Dr. Suraya Ismail, Pengarah Pendidikan Institut Pendidikan Khazanah KRI, dan dilema ini sebenarnya memang berpanjangan lah. Kalau kita lihat sekiranya tidak ada jalan penyelesaian yang muktamad. Sebab ini bukan isu baru. Betul. Dah lama dah berlaku, dan kita perlukan jalan penyelesaian yang terbaik sebenarnya kepada tuan rumah dan juga kepada penyewa. Okey. Kita nak berehat seketika selepas ni, Rina. Kita nak bercakap berkenaan ini satu festival yang hebat, akan berlaku dan berlangsung di Johor. Di negeri tercinta Fariha. Selepas ini. Terima kasih. Baik, kembali semula dalam Malaysia hari ini. Terima kasih kerana setia bersama dengan kami. Fariha nak kongsikan satu ini untuk orang-orang Johor. Tak orang Johor pun boleh datang Johor. Kerana saya rasa ini adalah satu tempoh yang lama juga mereka akan berkampung di sana. Ini berkenaan dengan Festival Majestic Johor 2023. Menariknya,
Katanya banyak sangat aktiviti yang akan berlangsung di sana sepanjang dengan festival ini. Kita terus bersama dengan tetamu kita yang akan mengupas lebih lanjut berkenaan dengan topik ini. Kita nak bersama dengan Tuan Haji Suhairi bin Haji Hashim, merupakan pengarah tourism Johor. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey. Dan juga Datuk Saripah Razia Mustafa atau lebih dikenali sebagai Ifa Razia. Merupakan CEO Star Vendors Events Sdn Bhd. Makin cantik, makin jelita, makin muda. Okey. Berkenaan dengan festival ini yang akan berlangsung 26 Ogos. Tapi mungkin kita lebih tahulah lebih lanjut berkenaan dengan, katanya ini memang pasti hebat yang akan berlangsung di sana. Betul. Terima kasih Faria dan juga Malaysia Hari Ini kerana mengundang kita di rancangan pada pagi ini. Alhamdulillah Kerajaan Negeri Johor pada tahun ini bersetuju untuk mengadakan sekali lagi Majestic Johor Festival 2023 rentetan daripada kejayaan sesi yang pertama yang kita langsungkan pada tahun 2022 yang lepas. Di mana pada tahun lepas kita mendapat kunjungan lebih kurang 600,000 pengunjung yang hadir untuk meraihkan dan juga menjayakan Majestic Johor Festival pada tahun lepas. So untuk tahun ini Kerajaan Negeri memberikan lagi peluang kepada tourism Johor untuk mengadakan sekali lagi festival Majestic Johor ni bertempat di tempat yang sama, Puteri Harbour, Johor Bahru, Kota Iskandar, dan juga cuma kelainannya pada tahun ini kita ada membuat beberapa perubahan lah. Yang pertama-tamanya kita menggunakan khidmat Star Vendors, Datuk Ifa Razia, tahniah lah. Sebab daripada 6 syarikat yang memohon, kita bekerjasama dengan dia lah atas keupayaan dan juga kejayaan dia ada. Dan untuk tahun ini, kita akan mengadakan program ini selama 9 hari. 9 hari. Bermula daripada 26 Ogos sehingga 3 September 2023. Lebih kurang 35 pocket event yang kita akan laksanakan pelbagai. Dan setiap malam kita ada konsert daripada artis-artis popular tanah air. Dan juga kita ada jualan makanan, produk pelancongan, produk kraft tangan, fashion dan sebagainya. Jadi bagi Pak Kerajaan Negeri Johor, kita mengharapkan sambutan daripada semua masyarakat untuk hadir bersama-sama menikmati dan juga menjayakan Majestic Johor Festival 2023. Baik. Saya nak tanya dengan CEO Star Vendors ni. Tadi Tuan Haji kata dia akan ada konsert kan. Lepas tu 9 hari ni berkampung di sana. Jadi nak tahu juga pengisian aktiviti tu. Apa nanti yang akan kita perolehi kalau kita pergi kat festival tu nanti? Kenapa mesti datang? Kenapa mesti datang? Sebab masuk adalah percuma. Lagi satu, masa 26 ni dah start cuti sekolah yang panjang. Termasuklah negara Singapura juga. Jadi kita bukan saja ada pelancong daripada Malaysia, kita ada pelancong daripada luar negara juga, daripada Singapura, daripada Indonesia. Sebab ada terminal feri yang berdekatan kat situ, di Puteri Harbour tu. Dan juga kita sajikan kepada anda semua konsert tiap malam daripada artis-artis yang terkenal. Kita bukakan, kita ada juga persembahan kebudayaan negeri Johor, kesenian daripada sekolah-sekolah yang kita bawakan. Dan kita menyambut ambang kemerdekaan pada malam 30 tu dengan firework kita berikan pada semua rakyat Johor boleh nampak kat situ, dan kita buat perarakan mereka pada hari kemuncak 3 September nanti. Lepas tu kita sajikan dengan makanan minuman viral. Bukan saja usahawan-usahawan yang kita bawakan daripada usahawan Johor, tapi kita bawakan, kita import usahawan satu Malaysia juga turut serta, dan juga artis-artis yang bergelar usahawan, celebpreneur yang kita bawakan 60 orang artis. 60 orang artis berkampung di situ 9 hari 9 malam. Jadi kepada anda semua, jangan lepaskan peluang ini, datang ramai-ramai sebab banyak acara yang menarik. Kita ada hot air balloon juga di sana. Macam-macam ada. Kita sesuai lah untuk keluarga semua. Satu keluarga. Kita ada kid zone dekat sana, rumah hantu. Kita ada pameran kucing. Yang paling best ada pameran JDT. Dan insya-Allah kita akan bawa turun player-player JDT. Ini betul-betul menu sampai 9 hari ni. 9 hari dah penuh dah. Okey, kata yang lalu 600,000 pengunjung. Kali ini apa sasarannya? Berapa ramai lagi pengunjung akan terima kasih Farah. Untuk tahun ini kita menyasarkan 650,000 pengunjung. 650,000 up sikit. Tapi Tuan Haji, saya rasa lebih lagi. Saya rasa lebih. Kita berdoalah. Semoga program ini mendapat sambutan, dan cuma saya ingin menasihatkan kepada pengunjung-pengunjung, bila kita datang ke majlis ataupun festival yang besar sebegini, memang akan terjadi sedikit kekalutan. Tolong patuhi arahan dan juga pihak penguasa
sentiasa ingin melancarkan perjalanan tuan-tuan dan perempuan ke festival ini, sila patuhi arahan terutamanya dari segi tempat meletak kenderaan, penggunaan kenderaan dan sebagainya. Kita juga mengharapkan keselamatan terutama yang bawa keluarga. Jagalah keluarga semasa dalam anak-anak tu kan. Betul. Sebab hilang ni. Terlalu ramai orang. Berdasarkan pada program yang lepas, memang program ini dinanti-nantikan oleh seluruh pelusuk orang yang datang. Lepas tu masa tu kena cuti sekolah lagi kan. Dan kebetulan tahun ni pula kita bawa pameran Johor Darul Takzim. 10 tahun kejayaan tarikan utama JDT. tu. Ya betul. Okey. Di mana kita bawa juga pemain-pemain utama JDT untuk meet and greet. Kita ada jadual, nanti boleh lihat di laman sosial Tourism Johor. Okey. Kita sediakan jadual di situ. Kita tanya Datuk. Okey. Apa impak pelaksanaan Majestic Johor Festival 2023 ni kepada komuniti kan? Kepada industri? Impak dia bukan saja mengumpulkan usahawan, tapi Tourism Johor bawakan 10 daerah. Di negeri Johor ada 10 daerah. So setiap daerah tu wajib pamerkan apa makanan ataupun kraft tangan daripada daerah tersebut. Bawa ke depan. Dan agensi-agensi kerajaan pun ada juga turut bersama kita dalam sepanjang 9 hari ini. Betul Tuan Haji kan? Betul. Kalau dia juga sempena dengan bulan kemerdekaan ini, kita akan mencatatkan Malaysia Book of Record. Kek jalur gemilang terberat dan terbesar. Ya. Baik. Pada 31 hari bulan. Okey. Jadi sama-samalah kita, dan juga hasil daripada jualan kek tersebut kita akan sumbangkan untuk badan-badan kebajikan. Maknanya kita bersama dengan festival, kita menyumbang macamlah semua 360 darjah semua ada dalam all in. Ni depan-depan ni sikit apa ni? Ini cenderamata, merchandise yang kita jual di booth. Dia bukan saja jual, sebenarnya sebahagian besar pada merchandise ini kita akan beri kepada pengunjung. Yang dah masuk percuma, dapat hadiah lagi, dapat macam-macam lagi draw lagi. Okey, kita nak tambah sikit lagi. Sikit, silakan. Untuk kanak-kanak pula kita ada buat pameran melukis. Dan juga memperagakan baju sempena hari kemerdekaan. Boleh datang masuk percuma dan ada hadiah kita berikan. Okey, itu dia, jangan lupa untuk ke Festival Majestic Johor 2023 masuk percuma. Ikut peraturan yang telah disediakan, seperti mana yang telah diwarakan. Kita harapkan ini berjalan dengan lancar dan dimudahkan nanti. Jangan lupa 26 Ogos hingga 3 September ya. Dapatkan juga produk-produk kita ni. InsyaAllah. Okey. Terima kasih banyak-banyak di atas perkongsian ini. Lepas ini kita berehat seketika. Kembali nanti kita akan bersama dengan Rina untuk berkatakan berkenaan dengan PRU BSN Damai. Baik, kembali lagi bersama kami di Malaysia. Hari ini kita nak bawakan satu perkongsian menarik berkenaan dengan pelan baharu daripada PRU BSN. Untuk bercakap lebih lanjut, selayaknya kita bawakan, ini dia Cik Wan Saiful Rizawan Ismail, Ketua Pegawai Eksekutif Prudential BSN atau PRU BSN Takaful Berhad. Terima kasih bersama kami pagi ini. Terima kasih Rina, selamat pagi. Selamat pagi Cik Wan. Ini yang kita nak kongsikan ni, pelan baharu daripada PRU BSN sendiri yang dinamakan sebagai PRU BSN Damai. Apa yang menginspirasikan kelahiran produk ini, Cik Wan? Okey, terima kasih Rina atas soalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi semua. Apa yang menginspirasikan kami untuk produk ini? Bila kita tengok balik, kebanyakan syarikat insurans dan takaful memang termasuk kami ada pelan-pelan perubatan sekarang ini. Tapi apa yang kita boleh buat lebih baik lagi? Berdasarkan pengalaman kami, ada beberapa faktor, contohnya pelanggan memerlukan standard rawatan yang lebih tinggi lagi, ataupun kos rawatan semakin meningkat, terutamanya kalau kita dapat kanser ke ataupun dialisis ke, semua kos dia akan lebih tinggi. Dan juga kesedaran mental health ni, especially selepas pandemik. So berdasarkan faktor-faktor ini, kita tengok apa yang kita boleh buat lebih baik lagi. Dan kalau kita tengok tinjauan, some of the surveys yang kita tengok, lebih kurang 1 daripada 7 rakyat Malaysia menghadapi kanser sebelum umur 75 tahun. Kira-kira 50 orang akan meninggal dunia akibat sakit jantung setiap hari. Dan 1 daripada 3 rakyat Malaysia dianggarkan akan menghidapi isu-isu atau penyakit mental ini. Jadi kalau kita tengokkan,
kalau rakyat Malaysia di luar sana tidak mempunyai pelindungan yang secukupnya, jika ditimpa apa-apa masalah ni, mungkin akan mengalami masalah kewangan yang amat rumit dan amat serius lah. Boleh hilang kerja dan kos sara hidup pun semakin meningkat kan? Betul. Okey, kita nak tahu juga menyentuh tentang Pru BSN Damai ini, apa agaknya ciri-ciri inovatif produk ini, Cik Wan? Okey. So, ciri-ciri inovatif produk ini, salah satunya bila kita tengok tadi saya cakap pasal statistik kanser kan, yang amat menggerunkan. Dan saya yakin mungkin kita boleh tengok di keliling kita pun kita dah dengar ada kawan-kawan ataupun saudara mara kita yang mengidap penyakit tersebut. Jadi bagi kami, kita meluaskan lagi, memantapkan lagi pelindungan kanser, termasuk rawatan pesakit luar dan allowance rawatan tunai setiap hari semasa rawatan radioterapi dan kemoterapi. Dan juga kita akan cover advanced medical treatment. Contohnya kalau ada pembedahan robotik cyberknife yang lebih precise lagi untuk merawati penyakit kanser ini, kita pun akan cover. Jarang sekali yang ni akan di-cover oleh plan-plan kesihatan yang sedia ada. Dan mungkin bila kita dah recover, katakan doktor cakap kita free of cancer, tapi tak semestinya kita ambil sambil lewa. So kita akan cover juga rawatan susulan for cancer remission. So contohnya dia pergi melawat, boleh check tu semua sama ada dia continue to be cancer free. So kita akan cover dan rawatan susulan tersebut. Yang tu pun selalunya tidak akan lindungi oleh plan-plan medical yang sedia ada. Had tahunan tambahan juga pula bagaimana, Cik Wan? So kita tahu kos perubatan macam untuk kanser ni dia tinggi. Jadi bila kita nak membantu pelanggan kita, so bila terjadinya penyakit kanser ni, kita akan tambah lagi had tahunan untuk merawat penyakit tersebut. Okay? So yang tu untuk kanser. Yang keduanya ciri-ciri yang utama juga adalah rawatan penyakit mental. Yang kita cover sama ada treatment penyakit luar ataupun pesakit dalam. So kita akan cover rawatan-rawatan tersebut 8 jenis penyakit mental yang kita akan cover. Contohnya severe depression, skizofrenia dan bermacam-macam lagi Memang sangat penting pelindungan ini. Saya percaya bagi mereka yang mungkin ditimpa musibah, banyak sebenarnya kebimbangan yang boleh diselesaikan melalui pelan ini. Tak perlu fikir dengan lebih panjang untuk teruskan rawatan dan kehidupan seharian. Cik Wan, apa agaknya inspirasi Pru BSN untuk pelan ini dan sejauh mana pelan ini akan membantu para pelanggan? Bagus soalan tu sebab bila kita tengok macam mana kita design plan ni, saya punya cabaran kepada tim saya adalah macam mana kita nak melangkaui setakat just cover the claims dan sebagainya. So few of the features yang yang diinspirasikan dan diinovasikan adalah contohnya vaccination. So kita pun akan cover vaccination untuk influenza, COVID dan few more items sebab kita nak pelanggan kita hidup lebih sihat. Kan? Dan keduanya kita pun juga ada bonus balik untuk siapa yang tidak membuat tuntutan, so dia boleh dapat ganjaran balik sebagai untuk dia gunakan untuk medical check up dan sebagainya untuk pelanggan kita hidup lebih sihat lagi juga. Okey, baik. Dan mungkin sedikitlah daripada Cik Wan berkenaan dengan plan Pru BSN Damai ini untuk lebih ramai pelanggan-pelanggan orang kata mendapatkan rawatan ini, perkhidmatan ini. Okey. So bagi saya dengan ciri-ciri yang sangat komprehensif dalam pasaran, bagi saya bila kita tengok berbanding dengan plan-plan kesihatan yang lain, yang ini cukup komprehensif dan memberi pelindungan yang macam tadi saya cakap, advanced treatment, vaccination dan sebagainya. Jadi kami berharap benda ni kita boleh
memantapkan lagi pelindungan kepada pelanggan kita. InsyaAllah, dan mudah-mudahan ianya lebih ramai pelanggan akan melanggan Pru BSN Damai ini. Terima kasih kita nak ucapkan kepada Cik Wan Saiful Rizwan Ismail, Ketua Pegawai Eksekutif Prudential BSN atau Pru BSN Takaful, berhad bersama kita di Malaysia hari ini. Okey, seterusnya saya nak pass baton dekat rakan tugas saya, Faria. Silakan. Baik, terima kasih Rina. Okey, ini berkenaan dengan saya nak petik di berita harian lah kan. Saya nak kongsikan berita anak dengan penjabat awam diwajibkan pakai batik Malaysia setiap hari Khamis. Itu kita telah maklum. Tapi ada penambahbaikan sedikit. Dia kata pemakaian batik digalakkan pada hari bekerja yang lain juga. Kalau hari Khamis memang kita tahu setiap hari Khamis penjabat awam kena pakai batik. Tapi kali ini kalau hari biasa pun nak pakai boleh. Dan ini telah dikuatkuasakan sejak 21 Ogos 2023. Inilah kita memberi sokongan kepada industri batik Malaysia kita. Baru 2 hari lah dilaksanakan. Kan, baru saja. Jadi itu yang kita dapat kongsikan dalam sisi akhbar berita harian. Baik, ini kita nak bawakan Cik PA Tuan Ash. Gelisah Tuan Ash kerana tak dapat lagi pasangan hidup. Terbatuk sekejap. Dengan kehadiran Husna, adakah Tuan Ash dapat menamatkan zaman bujangnya? Jangan lupa untuk saksikan Cik PA Tuan Ash pada setiap Rabu dan Khamis jam 6 petang hanya di TV3 dan stream eksklusif di Tonton. Okey, itu berkenaan dengan Cik Pa Tuan Ash. Ini pasal Lestari Gadis Musikal. Jadi semua orang ada impian nak jadi penyanyi, semua orang ada nak jadi terkenal, tapi persoalannya layak ke? Jadi berbakat ke? Bagus ke? Boleh ke penyanyi itu? Jadi saksikan Gadis Musikal Khamis pada jam Khamis hingga Sabtu jam 9 malam, terbaru di Lestari TV3. Turut dibintangi oleh Aisyah Retno, Kodi, Fauzia Datuk Ahmad Daud dan ramai lagi. 2 drama yang kami percaya anda perlu saksikan, Cik Pa Tuan Ash dan Lestari Gadis Musical. Okey, esok semangat patriotik sempena sambutan Hari Kebangsaan 2023 Malaysia Madani. Itu je. Okey, kita mengharapkan agar anda terus bersemangat sepanjang bulan kebangsaan ini, kalau boleh dibawa sehingga Hari Malaysia, dan kami pastikan juga untuk hari ini 1 jam perkongsian kita bawakan ini memberi manfaat untuk semua. Jangan lupa kena tengok betul-betul untuk sewa bilik anda. Hati-hati jalan raya, saman dah kena dah ni. Okey, jaga diri. Jumpa lagi. Assalamualaikum.